Pagi makan roti, malam makan roti, kita nak ikut Rasulullah, tak boleh. Yang selamat tak boleh sedekah, tak boleh kes kerabu, tak boleh kita tukar semua capati roti. Itu sunnah yang harus kita ikut. Baik. Manakala hadis qudsi ialah ajaran itu daripada Nabi Muhammad SAW, tetapi lafaz daripada Nabi Muhammad, tetapi intipati ajaran itu daripada Allah SWT. Hadis biasa ajaran dan perbuatan intipati pada Rasulullah SAW. Manakala hadis qudsi intipati ajaran daripada Allah SWT, tetapi dengan mulut bahasa Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah bila kita jumpa hadis ini, bersabda Rasulullah SAW, sungguhnya Allah SWT berfirman. Tahulah hadis qudsi. Dan hadis qudsi tidak ada nilai kesucian seperti mana Al-Quran. Berbeza dengan wahyu, lafaznya daripada Allah SWT, maknanya daripada Allah SWT. Sebab itu dia ada nilai kesucian. Baik. Dua yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ini ada mukjizat, sama ada hadis ataupun Al-Quran. Dalam pertemuan yang lepas beberapa saya sebutkan tentang beberapa contoh mukjizat Nabi dan hadis Nabi Musa Al-Quran. Hari ini insyaAllah saya sentuh beberapa contoh mukjizat Al-Quran. Tabiat mukjizat ataupun kehebatan mukjizat mampu mencabar ilmu semasa. Ini mukjizat. Mukjizat mampu mencabar ilmu semasa. Bahkan mukjizat ini lebih hebat berbanding dengan ilmu semasa. Kalau zaman Nabi Isa AS, zaman Nabi Musa AS, kehebatan masa itu ahli sihir. Namun hebat mana ahli sihir tidak dapat mampu melawan ular yang dibawa oleh Nabi Musa AS pada tongkat Nabi Musa AS. Sehingga kan menyebabkan orang yang mengetahui tentang sihir menyatakan bahawa ini bukan sihir, ini benar mukjizat. Demikian juga orang yang mengetahui fakta-fakta saintifik, mengetahui bahawa fakta ini tidak mungkin diketahui oleh orang yang lahir 1400 tahun yang lalu, sebab dia baru diketahui sekarang. Okey, saya ambil contoh mukjizat Al-Quran ya, tuan. Satu sudut yang kita lihat, Malaysia alhamdulillah di antara negara yang Allah berikan telaga minyak yang banyak. Brunei Allah berikan juga di antara negara walaupun kecil, negara yang ada telaga minyak yang banyak. Minyak ini datang dari mana, Bang? Ya. Macam mana terjadi minyak? Ya, Bang? Tanya orang, macam mana terjadi minyak ni? Fosil. Macam mana proses fosil? Cuba cerita sikit. Ada satu yang boleh share? Tahu? Macam mana telaga minyak? Telaga minyak. Okey, fosil. Macam mana? Apa yang dimaksudkan fosil ni? Tahu? Baru ditemui zaman moden sekarang ini, telaga-telaga minyak yang ada di perbumi adalah hasil daripada timbunan pokok-pokok hijau, pohon-pohon yang menghijau dahulu di atas permukaan bumi, kemudian tombang tertanam. Dalam proses yang lama berlakunya perputaran, terbentuklah akhirnya telaga-telaga minyak. Ia mengambil masa berjuta tahun, bukan setahun 2 tahun. Ia mengambil masa berjuta tahun. Berarti nak gambarkan bahawa telaga-telaga minyak yang ada sekarang ini, punca utamanya adalah daripada pohon-pohon yang hijau. Pohon-pohon yang hijau. Okey, ini
Atau boleh pergi ke Petroscience, tengok ataupun kaji Google tentang bagaimana terbentuknya petroleum, bagaimana terbentuknya kawah-kawah petrol di perut bumi. Semuanya sepakat bahawa Allah tidak balas bumi kita dengan pohon-pohon yang tertanam di bumi dalam jangka masa berjuta tahun. Fine. If we do accept this point, macam mana pula negara-negara Arab yang kering kontak? Tak ada pokok, bang. Negara Arab tak ada pokok kan? Bahkan kalau kita lihat Nabi Ibrahim AS sewaktu meninggalkan anaknya, Allah perintahkan Nabi Ibrahim menghantar anaknya Ismail dan isteri Hajar ke bumi Mekah. Ketika pulang, Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku tinggalkan zuriatku biwadin ghaira dhi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan zuriatku di satu lembah yang kering kontang, tidak ada tumbuhan, di Baitikal Muharram. So zaman Nabi Ibrahim, Mekah kering kontang. Tapi macam mana negara Arab boleh ada banyak petroleum? Macam apa? Tadi kata petroleum daripada pokok-pokok hijau kan, yang tertimbul lama-lama tidak balas tu, jadilah petroleum. So sekarang ini kita lihat negara Arab padang pasir, tandus, tak ada pokok. Macam mana betul? Macam mana ya kakak? Tak ada ngaji? Panjang tak ni wayang? Apa dia? Apa dia? Dulu Saudi tu dah tebal. Mana dah kali? Haji kata dulu Saudi hutan tebal. Ini agak-agak betul. Ada siapa yang boleh bantu? Macam mana Saudi, bukannya Saudi lah, Oman sebagainya itu penuh dengan telaga minyak, sedangkan negara yang kering kontang, tidak ada pokok. Asas yang pertama kita sebutkan bahawa telaga minyak yang ada di perut bumi adalah hasil timbunan pokok-pokok hijau. So kalau kat Malaysia kita boleh terima, kat Brunei kita boleh terima, dekat Malaysia ni banyak hutan. Sekarang banyak lagi kawah-kawah yang baru ditemui. Kawah ni mungkin berada di laut. Kenapa dia berada di laut? Timbunan-timbunan berada di darat. Apabila berlakunya perebutan, terbentuknya petroleum. Petroleum ni dia berjalan seperti mana air. Dia akan berjalan ke bawah, bukan naik ke atas seperti mana air. So bila ada aluran minyak ke bawah, sebab itulah dia pergi tempat yang paling bawah. Kawasan paling bawah ialah dasar laut. Sebab tu banyak petroleum kita ditemui di perairan, di laut. Berbanding dengan bumi Mekah yang tak ada laut, ataupun bumi Semenanjung Arab jauh pada laut. Jadi dia berada di daratan. Jadi apa jawapan Mekah yang ataupun bumi Arab yang tiada tumbuhan? Macam mana? Sekali lagi? Dulu laut. Oh, ini satu lagi yang buat. Jadi gatal kepala saya terus. Dulu laut. Banjir besar zaman Nabi Nuh, kemudian pokok tumbang. Oh, ini satu ilmu juga kan, bahawa zaman Nabi Nuh banjir besar sehingga kan berlakunya padang gerak, padang tegur, sampai sekarang pokok-pokok mati dan tak tumbuh langsung. Nabi Nuh AS sehingga pada kita ini tak sampai tak lama. Nabi Isa dengan kita lebih kurang 200 tahun. Nabi Nuh dengan kita lebih kurang tak sampai 2000 tahun. Nabi Isa dengan kita lebih kurang 2000 tahun.
Nabi Nuh dengan kita jarak tak jauh. Jarak tak jauh, tak sampai berjuta tahun. So tanah pokok-pokok yang tumbang belum sempat lagi jadi minyak. Dari arah batu okey. Fakta yang pertama minyak ditimpa daripada pohon-pohon yang hijau yang tumbang reput. Ini fakta ni memang dah diterima oleh saintis sekarang. Yang kedua, betul, bumi Mekah adalah bumi yang hijau. Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis baginda, hadis sahih, di mana bumi Mekah kana al-jaziratul arabiyah khadra, sungguhnya semenanjung Arab dulu adalah bumi yang hijau, lalu menjadi kering kontang. Zaman Nabi Ibrahim tidak ada tumbuhan kering kontang, dan sebelum kiamat akan kembali menghijau. Dan sekarang tentu di Mekah banyak kan rumput-rumput yang ditanam di jalan. Di padang Arafah yang dulu tak ada pokok, sekarang dah banyak mula pokok tumbuh kan. Dulu kawasan ini kering kontang, tak ada pokok, sekarang dah banyak dah pokok hijau. So sebelum berlakunya kiamat, bumi ini akan kembali hijau. Dan ada dokumentari yang dibuat di National Geographic. Dulu kajian saintifik mendapati bahawa semenanjung tanah Arab adalah bumi yang hijau dulunya. Ia bertepatan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan satu ketika dulu bahawa bumi Mekah adalah bumi yang hijau. Baik, cuba kita lihat dalam Quran, surah yang selalu kita baca dalam surah Yasin. Yang kita selalu baca dalam surah Yasin, kita baca tapi mungkin kita tak perasan ayat ini ada nilai mukjizat yang cukup besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Ramai yang hafal ya. Allazi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdar naran. Dia Allah SWT yang telah alladzi, dia Allah SWT ja'ala lakum, yang telah menjadikan untuk kamu semua minasy-syajaril akhdar, daripada pohon yang menghijau, naran, bahan api, nar, api, fa idza antum minhu tuqidun, dan daripada pohon-pohon yang menghijau ini kamu dapat nyalakan api yang menyala-nyala. Para ulama dulu dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahawa daripada pokok yang hijau kemudian ditebang, dikeringkan, kemudian kita bakar kayu ini, kita akan dapatkan nyala api. Tafsiran ini betul, tak salah. Tetapi fakta saintifik juga mendapati sekarang bahawa tumbuhan merupakan sumber daripada terjadi petroleum. Dan Allah sebutkan kat sini, alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdar. Dialah Allah SWT yang telah menjadikan untuk kamu semua daripada pohon yang menghijau, naran, api yang menyala. Fa idza antum minhu, dan daripada dialah kamu mendapat nyalaan api yang mulia. So bahan api daripada petrol ni, daripada kawah minyak yang kita dapat berbagai jenis minyak yang ada, dan dari situ juga kita boleh dapat sumber bahan api. Okay. Ini zaman kita gali petrol di perut bumi. Tapi sebab dijangkakan bahawa perut bumi kita ni akan kehabisan petrol, lalu orang mengkaji pula biodiesel. Nak biodiesel kan? Biodiesel juga daripada tumbuhan yang hijau. Biodiesel, sumber bahan api, minyak, kita boleh dapat daripada pokok-pokok yang hijau. Bagaimana zaman Nabi Muhammad SAW yang tidak ada kajian saintifik seperti ini, Rasulullah SAW boleh beritahu kepada orang ramai bahawa sumber bahan api asalnya daripada benda yang hijau.